Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة شداد أمرهم ويفعلون الله berfirman orang-orang yang beriman qu anfusakum peliharalah atau jagalah diri kamu wa ahlikum dan juga ahli keluarga kamu daripada neraka jahanam, yang mana bahan bakar neraka jahanam di hari akhirat nanti terdiri daripada manusia dan juga batu-batu. Batu-batu ni makna batu-batu berhala. Bahan bakar ni kalau zaman kita sekarang macam kayu api lah. Kita nak nyalakan api tu kita guna kayu api. Zaman dululah. Zaman sekarang ni kita tak guna dah kayu api. Kita guna dapur gas. Ya. Cuma tak nampak sangat lah. Tapi kalau zaman dulu, zaman sebelum ni kita guna kayu api tu kita nampak. Ya. Bukan zaman kita, zaman dulu pun begitulah. Ya. Zaman yang tidak ada teknologi. Jadi cara kita nak nyalakan api, kita akan cari kayu api yang kering lah. Lepas tu kita, zaman dulu lagi lah, kita gesek-gesek pada batu apa semua kan, sehingga keluar percikan api dan menyalakan api tersebut di dunia. Allah pun sebut dalam Quran, afara'aitumun nar allati turun, ya, kamu tidak perhatikah kepada api yang kamu nyalakan. Jadi di dunia ni api ni dinyalakan dengan bahan bakar tu lah. Allah jadikan akhirat ni bahan bakar tu manusia. Cuma dalam ayat yang lain ada tambahan lagi, iaitu jin dan juga manusia. Mana tiga lah, jin, manusia dan juga batu-batu. Batu-batu yang dijadikan oleh manusia sembahan mereka. Allah Taala masuk ke dalam neraka. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala masukkan batu tu dalam neraka jahanam? Allah nak zahirkan kepada penyembah-penyembah berhala dulu, yang mereka duk sembah, duk puja apa semua atas dunia dulu, nak dapat sesuatu, tengok dalam neraka ni. Dalam neraka minta. Dan kamu nak minta dengan berhala tu kan? Minta. Sembahan mereka yang mereka duk puja agung apa semua ni, letak dalam rumah dengan hias apa semua di dunia, bukan main lagi manusia. Kita tidaklah, kita tidak buat ni cerita orang kafir, orang bukan Islam. Ya, mereka hias-hias lah, kadang-kadang letak bunga lah terusnya. Letak tempat tinggi. Letak di luar pun dia buat rumah khas untuk berhala mereka. Di hari akhir nanti mereka akan jumpa berhala tu lah dalam neraka jahanam. Allah bakar sekali. Itu batu-batu. Kemudian Allah beritahu alaiha malaikah. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat, yang mana sifat malaikat yang menjaga neraka ketika itu ghilazun shidad, kerah, kasar sebenarnya. Tidak ada peri kemanusiaan dah ketika itu. Kalau manusia merayu-rayu, dia tak peduli lah.
Ya, kerja mereka untuk seksa ahli neraka. Dia pukul ahli neraka. Tak kira lah mereka buat macam mana malaikat macam. Dahsyat. Rupa mereka dalam hadis sebut mengerikan, menakutkan. Ya. La ya'sunallaha ma amaruhum, mereka tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi itu sekalian, Allah Taala berfirman dalam ayat ni, Allah memberi peringatanlah kepada kita semua supaya jaga diri kita daripada neraka jahanam. Ya, manakala tidak jaga, masuk neraka. Ya, kalau kita tidak jaga diri kita, akan masuk neraka. Sebab apa tu? Sebab walaupun kita ni memang, saya tu tuan sekalian pun tak pernah tengok lagi neraka tu macam mana, keadaan sebenar neraka. Cuma pemerhatian alim ulama lah, alim ulama hadis dan juga ulama-ulama tafsir berdasarkan ayat Quran dan juga tafsir, dia neraka syurga ni tu kan, keadaan dia ni maknanya gini, kalau kita nak masuk syurga tu kena litah neraka. Dia bukan neraka tu arah lain, syurga arah lain. Tidak. Kenapa? Sebab ada dalam hadis sebut tu kan. Ni cerita ni kita tidak dapat tengok, cuma pendapat-pendapat ulama berdasarkan hadis. Ya. Pernah Nabi SAW ni bermimpi, mimpi dalam hadis sahih, hadis Bukhari pun ada hadis ni. Cerita tentang mimpi Nabi SAW. Nabi dibawa oleh dua orang malaikat. Ya, dalam mimpi ni Nabi dibawa oleh dua orang malaikat. Dalam satu perjalanan, Nabi SAW, bila malaikat bawa dalam satu perjalanan tu, macam-macam Nabi tengok. Ada seorang lelaki, ada lelaki yang dihempakkan kepala dengan batu dia. Ada yang di ni apa panggil, di cungkit, bukan cungkit, dibelah dengan besi, cangkuk daripada besi. Min hadid, apa ni, cangkuk daripada besi ni, dicangkuk bibir ni, mulut ni sampai ke belakang tengkuk dia. Nabi tengoklah dalam mimpi tersebut. Kemudian dicucuk pula hidung ni, tarik sampai ke belakang, dicucuk pula mata, tarik sampai ke belakang, sebelah kanan, sebelah kiri pula. Dan kemudian Nabi SAW tengok pula dalam satu tempat seperti relau, dalam tu ada perempuan-perempuan lelaki bertelanjang, bertepik, dibakar pula. Nabi tengok macam-macam lagi lah, seksaan-seksaan yang disumbak, berenang. Ada manusia tu, lelaki tu berenang dalam darah, sungai darah, sampai di tepi disumbak batu dalam mulut dia. Macam-macam lagi Nabi SAW tengok. Kemudian bila Nabi dalam perjalanan tu, Nabi tengok seksaan, tiba-tiba Nabi SAW pun masuk. Masuk satu taman yang cukup, apa panggil, yang cukup menarik lah, cukup indah, cukup cantik. Dalam taman tersebut penuh dengan warna-warni, bunga-bunga warna-warni, macam-macam warna ada ketika itu. Dan Nabi SAW pun tengok istana. Jadi sebahagian ulama hadis dalam mensyarahkan hadis ini, mereka sebut kenapa diperlihatkan seksaan terdahulu sebelum diperlihatkan nikmat. Jadi mereka kata sebab manusia ni sebelum dia sampai ke syurga tu, ataupun untuk dia sampai ke syurga, nikmat tu mana tempat syurga lah. Jadi sebelum dia sampai ke syurga, dia kena lintah neraka tu, baru boleh sampai ke syurga. Setiap kita kan, bukan kita saja, Nabi-Nabi pun sama, mana kena lintah neraka melalui satu jambatan, dia panggil sirat. Sirat tu, dan kita kena beriman sirat ni dalam Quran pun Allah sebut. Jadi itu sebenarnya sebab itulah ulama menyebut bahawa syurga, nak ke syurga tu kena litah neraka dulu. Seperti mana kita nak pergi Australia kan, kalau nak pergi Thailand tak apalah, kita boleh pergi jalan darat, jalan mana darat, kod darat ni pun kita boleh pergi.
Tapi kalau Australia tu kita yang ada di Malaysia ni nak pergi Australia, macam-macam mana sekalipun kena litah laut. Kena litah laut baru sampai Australia. Sama ada kena litah dengan kapal, kena kapal terbang kan, tak kira lah. Tapi kena litah laut dulu. Jadi syurga pun begitu juga. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis, ada manusia ni dia litah sirat tu kan, pantas seperti kilat. Mana sekelip mata sampai seolah-olah dia ni tak rasa pun litah neraka tu. Ni ada sepatah angin, Nabi kata. Sepatah kuda ada dalam keadaan merangkak-rangkak pun ada, nak sampai ke syurga tu. Dan Nabi SAW juga menyebut terusnya, bila melalui sirat tu kan, ada galah pula, galah pengait yang akan kait macam kita kait buah kan. Ni kita panggil galah kan, sini panggil galah. Galah tahu tak galah? Galah tu kita tarik macam kita kait buah kelapa tu kan, ataupun buah-buahan, kita akan guna galah sebab dia tinggi kan. Kita kait guna galah tu untuk menjatuhkan buah yang ada di atas tu. Sebab tu kita guna galah, kita kait supaya buah tu jatuh ke bawah. Jadi di sirat ketika itu kata Nabi SAW ada galah pengait. Dan galah pengait itu daripada mana muncul? Dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang kita buat di dunia ni akan jadi galah, akan kait kita supaya jatuh ke neraka Jahannam. Ini masing-masing lah. Kita tidak tahu lah diri kita sendiri pun, kita tidak tahu macam mana keadaan sebenar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ini, kamu kena jaga diri kamu supaya tidak masuk neraka. Dalam ayat yang lain, tuan-tuan, dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut kenapa kita kata kena lintah neraka baru sampai ke syurga. Sebab dalam ayat lain Allah sebut faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Allah sebut faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Sesiapa yang terselamat, terlepas daripada neraka Jahannam, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka dialah sebenarnya yang mendapat kejayaan. Kejayaan kita semua ni sebenarnya bila kita terlepas daripada neraka. Selagi tidak terlepas daripada neraka, tak selamat. Kita ada 40 PhD pun kalau mati masuk neraka, gagal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah, di dunia tu kita berjaya dah, kerana kita ada PhD dan kerana kita ada CJ, kita berjaya tu tidak nafikan, tidak salah, semua tu baguslah, tahniah lah, ya. Cuma kita kena ingat kejayaan sebenar kita tu maknanya kejayaan kita di dunia tu bukan kejayaan sebenar lagi. Walaupun sudah berjaya dah, betul lah, harta dunia itu sudah berjaya dah. Dan tambah-tambah bila kita sudah memiliki apa yang kita impikan, kita nak rumah mewah, kita nak kereta mewah, kita nak apa semua tu kita dah miliki tu, bagi kita berjaya dah. Tak apa, tak salah semua tu. Kalau kita rasa berjaya pun tak apa. Cuma perlu kita ingat tu kejayaan kita sebenar bila kita terlepas daripada neraka Jahannam. Mana kalau masuk neraka, gagal. Gagal. Walaupun kita ada rumah mewah, duit juta-juta sekalipun di dunia terdahulu, kereta mewah, kebun puluh-puluh hektar, beratus hektar sekalipun, kalau mati masuk neraka, gagal. Kenapa Allah sebut dalam Quran? Siapa yang terlepas daripada neraka Jahannam dan dimasukkan, bila dia masuk syurga tu, barulah sebenarnya kalau kita kata nak berjaya sungguh-sungguh dalam hidup kita, ketika tu, ketika mana kita melangkah masuk dalam syurga. Di sini ada dua keadaan. Sama ada masuk syurga tu dengan tidak masuk neraka. Itu satu keberuntungan yang besar. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua. Sebab ahli syurga tu dia ada dua golongan. Satu ahli syurga, mereka masuk syurga tu dengan tidak masuk neraka. Ni beruntunglah dia. Kita doa pada Allah supaya kita termasuk golongan ini. Yang kedua, ahli syurga juga,
tapi dia daripada neraka Jahannam. Mana masuk neraka dulu. Kena duduk dulu dalam neraka. Berapa lama? Berapa lama kita tidak tahu dah. Allah lah yang maha mengetahui, dan maha berkuasa untuk memutuskan. Dialah hakim di hari akhirat nanti. Hakim-hakim di dunia ni kan, berapa ramai hakim di dalam negara kita, di seluruh dunia ni, berapa ramai hakim kan. Di dunia ni boleh dia buat keputusan, kamu salah, hukuman gantung sampai mati, hukuman penjara seumur hidup. Dia buat hukuman atas orang kan. Di akhirat tu Allah akan buat hukuman. Allah lah yang akan jadi hakim, yang akan buat keputusan terhadap setiap hamba-hambanya di dunia terdahulu kan. Tak kira kalau Allah buat keputusan kepada hamba tu masuk syurga, betul lah dia, atau masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu, berapa lama neraka kita tidak tahu. Cuma Allah sebut dalam Quran satu hari akhirat 1000 tahun dunia tempoh dia. Mana kalau Allah putuskan satu hari masuk neraka, kamu ni di atas dosa kamu, satu hari masuk neraka. Satu hari masuk neraka tu pun kita manusia kena ada dalam neraka tempoh dia 1000 tahun atas dunia ni khususnya. Kita hidup sekarang ni pun tak sampai lagi 100 tahun. Apatah lagi nak sampai 1000 tahun. 100 tahun pun tak sampai lagi. Tu pun duk berasa lama khususnya. Kalau 1000 tahun tu, kalau umur kita 100 tahun sekarang ni, mana 10 kali ganda lagi, baru satu hari akhirat. Kalau 2 hari 2000 tahun, kalau 3 hari 3000 tahun. Lama tu. Patut dosa kita banyak mana, besar mana. Kan? Nak duduk dalam neraka. Sebab ada orang kata, dia kata ustaz, dia kata saya pernah dengar lah. Dia kata dia dengar ustaz mengajar, kita orang Islam ni tak apa, asal jangan syirik, jangan syirik, jangan murtad. Kalau masuk neraka pun tak apa. Kalau masuk neraka pun tak apa. Kenapa? Sebab akhir sekali masuk syurga juga, ustaz kata. Dia dengan ustaz mengajar kan. Sebab akidah ahli sunnah memang betul, memang ustaz mengajar tu betul. Ahli sunnah berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah, orang Islam tu walaupun dia tak pernah solat sekalipun, terus tak pernah solat, tak pernah tutup aurat, tak pernah taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, asal dia tu beriman. Dia tidak murtad, maknanya dia tidak menafikan iman dia masih beriman, semata-mata beriman. Bulan Ramadan pun dia tak puasa, zakat pun dia tak keluar, aurat pun tak tutup. Kalau dia mati tu dia mati, dia boleh masuk syurga ke? Boleh. Mana akhir sekali tu dia masuk syurga. Dosa-dosa dia tu kena masuk neraka dulu lah. Sekiranya Allah Ta'ala tidak ampunkan, Allah akan bakar dia dalam neraka Jahannam sampai tempoh tertentu, mungkin 1 juta tahun, 2 juta tahun. Lepas tu dia masuk syurga. Jadi itulah yang Allah Subhanahu wa taala cerita dalam neraka, dalam Quran tu, fama asbaruhum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka dalam neraka Jahannam. Sebab mereka fikir, tak apalah kita masuk neraka, duduklah 100 tahun apa semua, kita sabarlah. Lama-lama boleh masuk syurga juga. Kalau nak sabar dalam neraka, sabar. Dan kita boleh baca dalam Quran ni berapa banyak ayat-ayat tentang neraka Jahannam. Bagaimana Allah menceritakan kepada kita neraka Jahannam begitu dahsyat tu, dahsyat. Panas matahari itu Nabi sebut dalam hadis, min faihi Jahannam, daripada wak api neraka Jahannam. Matahari itu kan, panas matahari itu yang kita rasa panasnya itu jaraknya beratus kilometer, mungkin 1000 kilometer daripada bumi. Panas matahari itu adalah daripada wak neraka Jahannam. Wak, tidak api lagi. Seperti kita masuk air kan, rebuh air itu. Kita masuk air dalam periuk, letak atas dapur, nyalakan api. Bila gelegak tu dia akan keluar wak. Wak. Kita ambil tangan kita letak atas periuk. Jangan celup dalam air. Tu celup dalam air tu panas lagi kan. Wak dia saja tu. Wak ni maknanya kita faham sendiri wak tu kan. Apabila kita tutup dia akan jadi steam, akan keluar air pula. Jadi wak neraka tu sebenarnya. Tu panas dia. Matahari tu. Kan. Lepas tu kalau kita kata neraka sendiri tu, bayang sendiri.
Dah kalaulah manusia fikir dia kata tak ada masalah, kita sabarlah dalam neraka. Lepas tu yang Allah ejek mereka tu, alangkah sabarnya mereka dalam neraka jahanam. Mereka fikir neraka tu boleh. Dan kalau mereka nak sabar, sabar dalam neraka. Dia oleh kerana itulah daripada hadis-hadis dan ayat Quran yang kita baca ni menunjukkan kepada kita sebenarnya nak masuk syurga Allah tu kena lintah neraka dulu. Jadi untuk kita selamat daripada neraka jahanam, kita kena jaga diri kita. Sebab tu dalam ayat ni Allah perintah qu anfusakum, peliharalah, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka jahanam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut sekali dengan keluarga tu? Ni kenapa iyalah keluarga kita, bila sebut keluarga ni merangkumi isteri dan juga anak-anak. Merangkumi isteri dan juga anak-anak. Mana Allah perintah kepada kita tu jaga diri kita dan ahli keluarga kita sekali. Mana bukan diri kita saja. Kenapa? Sebab kalau kita jaga diri kita saja, ahli keluarga kita tak jaga. Isteri kita tak jaga dia, anak kita tak jaga dia, mana kita sendiri nak masuk syurga. Jadi bila isteri ataupun anak-anak kita, isteri kita, kita biarkan mereka, jadi dengan sebab mereka tu masuk neraka, boleh jadi kita pun masuk neraka juga. Walaupun kita tu jaga, tapi kita tidak selamat bila kita biarkan mereka. Kenapa? Ceritanya kenapa? Sebab isteri dan anak akan tarik sekali. Oleh kerana itulah Allah perintah jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Sebab kalau isteri masuk neraka, mana suami tidak selamat. Anak masuk neraka, ayah tak selamat. Bukan selamat. Baru ayah selamat apabila ayah berusaha untuk selamatkan anak dia. Maknanya ayah tu tegur, ayah tu bagi ilmu agama, ayah tu berusaha. Kalau ayah dia biar begitu, kalau suami biar begitu, isteri dia tu dengan suami-suami masuk neraka jahanam. Kecuali suami tu dah memang dah tegur dah isteri dia, tutup aurat, solat dan sebagainya, dan isteri tu tak mahu dengar, barulah terlepas. Jadi usaha ni satu usaha supaya kita, jadi macam mana nak selamat daripada neraka jahanam? Allah Ta'ala sediakan neraka ini tu bukan saja-saja nak masuk manusia dalam neraka tu. Tidak gitu tu kan, seperti mana penjara tu lah, penjara tu yang kerajaan buat. Bukan suka-suka kerajaan nak masuk rakyat dia ni, kita semua tu dalam penjara. Jadi macam mana orang boleh ada dalam penjara tu? Orang bersalah tu lah, yang melakukan kesalahan, langgar undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan, itulah tempat dia. Begitu juga tuan-tuan sekalian, neraka yang Allah Ta'ala sediakan ini untuk siapa dia? Untuk orang yang berdosa, orang yang melakukan dosa, yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan melakukan dosa. Balasan bagi mereka adalah neraka jahanam. Jadi cara kita nak selamatkan diri kita daripada neraka jahanam ini adalah kita jaga diri kita untuk tidak derhaka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana tidak melakukan dosa. Perintah Allah Ta'ala kita jaga sungguh-sungguh, kita tidak tinggal, dan larangan Allah tu kita jauhkan diri kita. Sebab syariat Allah ni daripada dua ni je, perintah Allah, larangan Allah. Perintah Allah tu Allah menghendaki kita tu supaya ikut. Larangan Allah tu Allah menghendaki kita ni supaya tinggalkan. Dia apabila kita dapat jaga dua perkara ini, selamatlah kita. Begitu juga dengan kita. Kalau di dalam negara kita ni kan, negara kita ni ada undang-undang. Kalau kita dapat jaga diri kita untuk tidak langgar undang-undang, selamatlah kita kan. Kita tidak rasuah, kita tidak merogoh kan, tidak merampok, tidak mencuri, tidak apa semua, selamatlah. Tapi bila kita langgar undang-undang kerajaan, undang-undang dunia ni pun kita boleh fikir, itu yang kita akan didakwa tu. Didakwa. Dalam mahkamah akhirnya penjara tempat ataupun hukuman-hukuman yang sesuai, yang setimpat. Jadi ku anfusakum di sini, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu, iaitu dengan cara kita jaga diri kita, atau dengan cara lain kita sebut takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab takwa itu memberi maksud memelihara diri
diri kita ni, seluruh anggota tubuh kita ni kita jaga sungguh-sungguh supaya tidak menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini adalah salah satu cara untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu difardukan kepada kamu puasa sebagaimana difardukan kepada umat terdahulu puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puasa itu akan lahir sifat takwa dalam diri kamu, yang mana kamu dengan sifat itulah kamu dapat jaga diri kamu ini daripada melanggari hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan puasa kita di sini pada tahun ini dan pada kali ini akan menyemaikan lagi benih takwa dalam diri kita, dan kita dapat jaga diri kita ini teruskan daripada perbuatan-perbuatan yang dapat menjunamkan kita ke neraka jahanam, insya-Allah. Sekadar ini saja tazkirah pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberi pengajaran faedah kepada diri saya terutamanya dan kepada kita semua, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.